Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Sekali lagi kita dipertemukan dalam rumahnya ini setelah kita mengerjakan salat fardu subuh berjemaah. Seterusnya mengikuti kuliah subuh kita pada pagi ini, hari Sabtu minggu ketiga, yang mana kita bicarakan kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Namun duka cita maklumkan, ya, kitab tu tertinggal pula kan. Kerana saya malam tadi daripada rumah saya dinilai, jadi tertinggal pula dekat dalam rumah tu. Tapi pagi ini kita akan syarahkan tajuk daripada kitab Penawar Bagi Hati, iaitulah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, kasih kepada Allah Ta'ala, ya, pada bab yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kelakuan yang dipuji pada syarak dan tahapnya begitu tinggi bagi yang menyampaikan ma'rifatullah, iaitulah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan yuhibbuhum wa yuhibbuhunah. Dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Ini yang menerangkan bahawa kita tahu, ya, kalau kita kasihkan kepada Allah, kita utamakan Allah dalam segala hal, maka Allah juga dia akan kasihkan kita. Bagaimana sangkaan kita pada Allah, begitu jugalah Allah Ta'ala kepada kita. Makna kata, hidup kita ini perlu kita kenal Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah Ta'ala, sifat-sifatnya dan sebagainya, maka pendekatan kita kepada Allah Ta'ala itu akan mendatangkan kasih kita pada Allah, dan secara tak langsung Allah Ta'ala juga kasih pada kita. Apa hikmah bila mana Allah Ta'ala kasih pada kita? Iaitulah ketenangan. Kita akan dapat ketenangan, yang mana hidup ini, macam mana nikmat yang kita dapat sekalipun, sama ada nikmat itu berupa nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat jawatan, nikmat apa saja yang kita lalui, tapi kalau tak ada kuncinya, iaitu ketenangan, maka nikmat itu tak dapat dirasai pada hakikatnya. Iaitulah kalau orang tu ada harta banyak sekalipun, tapi dia tak dapat ketenangan, maka hartanya itu tak dapat membeli ketenangan. Sebab itulah kuncinya ialah mendapatkan kasih dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjelaskan, ahibbullaha lima yarifukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillahi ya. Kamu perlu kasih kepada Allah kerana dialah yang memberi nikmat kepada kamu daripada segala nikmatnya. Dan kamu perlu kasih kepada aku kerana Allah kasih kepadaku. Riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Nabi SAW menyebut, kita perlu kasih kepada Allah kerana dia yang bagi kita segala nikmat-nikmat yang ada ni. Nikmat berupa nikmat kesenangan hidup, nikmat pelepasan daripada segala ujian dan segala-galanya. Dan kita juga perlu kasih kepada Nabi SAW kerana Allah Ta'ala kasihkan kepadanya. Kalau nak kaitkan dengan tajuk kita yang selalu kita bincang, Sakaratul Maut, ya, tentang bab kasih ni, Rasulullah ni kita tahu kekasih Allah. Ya, makna kata orang yang paling rapat dengan Allah Ta'ala ialah Rasulullah.
Tak ada orang lain lagi. Kekasih Allah Ta'ala. Maknanya nombor satu dia lah. Dan ketika menjelang kewafatan Nabi SAW, ketika Rasulullah nak wafat ni dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan perit, ketika itu dia bertanya haknya kepada Jibril AS. Wahai Jibril, katakan apa hak aku di akhirat nanti. Apa yang aku akan dapat? Maka kata Jibril AS, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyusun para malaikat daripada bumi sampai ke langit, sampai ke syurga, menyambut ketibaanmu. Anda menyusun dah. Kemudian ceritakan kamu akan dapat sekian-sekian. Tak ada orang lain yang boleh masuk syurga, melainkan kamulah orang pertama masuk syurga. Setelah ditanya-tanya, akhirnya dia kata, bagaimana pula hak umatku? Bagaimana nasib umatku nanti? Kata Jibril AS, sesungguhnya Allah Ta'ala berjanji, tidak akan ada umat lain yang masuk ke syurga melainkan umatmu ya Muhammad. Maknanya Nabi kasih kepada kita. Dan ketika malaikat maut nak cabut nyawa Rasulullah SAW ini, nyawanya diambil daripada kaki, dah sakit dah. Kemudian naik ke lutut, Nabi SAW menahan sakit sangat. Ya Allah, kan, sakitnya sakaratul maut ini, kata Nabi SAW. Sakit, kan. Cuba kita bayangkan, Nabi merasai sakit. Dia kata, wahai Jibril, tak boleh perlahan lagi ke sakit ni? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini yang paling ringan. Paling ringan, sehingga Nabi pun tak dapat tahan, curah-curah peluh dia. Nak kita katakan bahawa kekasih Allah ni, dia level kekasih Allah. Tapi begitulah kesakitan yang dialaminya menghadapi sakaratul maut. Kita kekasih Allah ke? Itu persoalan dia. Bagaimana kita nanti? Kekasih Allah tu begitu sakitnya sehinggalah nyawa je nak keluar, ketika itu peluh mencurah-curah daripada badan Rasulullah, menggigil, menggoncang Rasulullah di sisi Siti Aisyah radhiyallahu anha, menahan kesakitannya. Waktu itu kita bayangkan, itu tara kekasih Allah. Bagaimana pula kita, kan? Ya Allah, kan? Sebab itulah kita minta supaya Allah Ta'ala mudahkan saat mati kita. Sebab waktu itu tak ada orang yang boleh bantu kita. Doktor pakar sekalipun tak boleh bantu kita. Keluarga kita pun tak boleh ambil kesakitan kita. Mintalah sikit sakit tu bagi kat saya. Tak ada. Ya, kita saja yang mengalaminya, tak ada orang yang bantu. Waktu itu harta yang banyak pun tak dapat membantu kita. Pembantu yang ramai pun tak dapat membantu kita. Maka yang kita harapkan hanyalah nasib kita kat sana nanti biarlah lebih baik daripada sakaratul maut ini. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu, dia lebih cinta taat kepada Allah Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 165, ijma' ulama' sudah bersepakat, kasih kepada Allah Ta'ala dan Rasul adalah satu kefarduan. Wajib. Ya. Kita kasih pada Allah Ta'ala. Macam mana kita kasih pada isteri kita, anak-anak kita, kekasih kita. Maka bila kita kasih pada mereka, kita utamakan mereka. Makan minum, kita pastikan pagi ni makan apa, tengah hari makan apa, malam makan apa. Rumah dalam keadaan selamat, kenderaan dalam keadaan selesa bila nak berjalan. Maknanya kita utamakan mereka. Begitulah kalau kita kasih pada Allah Ta'ala, jadikan dia sebagai keutamaan juga. Apa-apa hal, Allah dulu. Masuk waktu azan, kita utamakan Allah Ta'ala dulu, kan? Rasulullah SAW juga menyebutkan bahawa kasih kepada Allah itu antara syarat-syarat iman. Wajib beriman kepada Allah Ta'ala, kasih kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis, Abu Razin Al-Ukaili bertanya kepada Rasulullah SAW, Abi Ruzainil Ukaili, annahu qala Rasulullah SAW, ma al-iman. Apakah itu iman? Qal ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahima. Wahai Rasulullah, apakah itu iman? Kata Abu Razin Al-Ukaili kepada Nabi, apakah itu iman? Baginda berkata, iman adalah mengasihi Allah Ta'ala dan Rasulnya melebihi daripada yang lain daripada kedua-duanya. Itu iman. Maknanya kalaulah ada benda lain yang kita lebih sayang daripada Allah dan Rasul, belum sempurna iman kita. Tuan-tuannya, nak bawa kalimah la ilaha illallah ni penghujung usia kita ni bukannya mudah, ya. Dalam hadis menyebut ada satu orang laki-laki di akhirat nanti, bukan satu lelaki, dua orang laki-laki di akhirat nanti.
yang mana dia dikeluar satu orang lelaki, dua orang lelaki kisah lain. Satu orang lelaki yang mana ditimbangkan di neraca Al-Mizan tentang bagaimana kehidupan dia. Buku catatan amalnya ditimbangkan. Ada 99 buah kitab-kitab, maknanya 99 buah buku amalan dia tu. Ketika itu melihat amalnya itu ringan, bahkan dosanya itu lebih berat daripada amal dia. Maknanya 99 kitab catatan amal dia tu, amal dosa, amal pahala, dosa tu lagi berat daripada pahala dia. Ketika ditimbang itu, dikatakan pada dia, kamu nak tak apa-apa hujah? Nak berhujah tak? Nak bela diri tak? Kata Allah Ta'ala pada dia, tak ada ya Allah. Sebab apa? Bila ditimbang dengan neraca Al-Mizan, manusia-manusia itu akan rasa keadilan Allah Ta'ala itu. Keadilan Allah Ta'ala itu bukan dirasai oleh orang yang beriman, orang yang boleh masuk syurga saja. Bahkan keadilan Allah itu juga dirasai oleh orang yang berdosa, bermaksiat, yang memang masuk neraka. Dia rasa macam memang layak aku masuk neraka kerana aku memang jahat pun. Begitulah. Kita kat dunia ni, kalau orang tu didapati bersalah, hakim jatuhkan dia hukuman bersalah sekian-sekian, dia masih rasa tak puas hati. Hakim tak adil, saya nakkan pembelaan, saya nak jumpa peguam saya. Dia nak pembelaan kerana dia rasa keputusan hakim ni berat sebelah. Manusia ni mesti ada kecuaian, mesti ada kekurangan. Tapi penghakiman Allah Ta'ala itu, dia adil. Sehingga orang yang berdosa pun rasa memang tak ada apa dah. Allah tanya, kamu nak ada apa-apa tak, nak bela diri? Tak ada ya Allah. Betul tak apa yang malaikat tulis ni? Malaikat Raqib dan Atid tulis ni betul tak? Kodnya Raqib dan Atid ni catat tipu ke apa ke? Katanya betul lah tu, tak ada tipunya. Maka setelah ditimbang itu, kemudian Allah Ta'ala kata, bawakan dia sehelai lembah, sehelai kertas atau lembaran lagi. Maka di lembaran itu ada tulis kata perkataan, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah. Maka ditimbanglah lembaran sehelai itu dengan 99 buah kitab amalan tadi. Maka beratlah lembaran yang membawa kitab kalimah La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kata Allah Ta'ala, masuklah ke syurga dalam rahmatku. Dengan kerana apa? Kerana kalimah La ilaha illallah yang dibawa tadi. Allahu Akbar. Punyalah Allah Ta'ala nak bagi kita masuk syurga, memang dia rasa sayang kat kita ni. Sampaikan cari juga alasan, macam mana nak bagi manusia masuk syurga. Kira nak katakan bahawa yang masuk neraka ni betul-betul jahat lah tu. Paling jahat lah. Kan? Kita semua ni ada peluang nak masuk syurga, dan memang Allah nak bagi kita masuk syurga pun. Ya, dalam keadaan dah dosa banyak pun Allah Ta'ala cari apa benda cara nak bagi dia masuk syurga ni. Begitulah kasih Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya Allah, kan. Ini yang kita perlu perhatikan. Kalau begitulah Allah Ta'ala kasih pada kita, bagaimana sikap kita kepadanya di dunia ini, kan. Kemudian disebut dalam sebuah hadis lain, anna rajulan sa'ala Nabi mata as-sa'ah ya Rasulullah. Seorang badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, mata as-sa'ah, bilakah berlakunya kiamat? Dia tanya, seorang badui. Ya. Nabi berkata, qal ma'aqdatta laha, apakah persediaan kamu untuknya? Dia tanya pasal kiamat. Kemudian Nabi jawab, apakah persediaan kamu kepadanya? Qal ma'aqdatu laha man kasiri salatin wala saumi wala sadaqah walakinni uhibbu Allah wa rasulah. Kemudian badui itu menjawab, tidaklah aku bersedia untuknya dengan bersolat, yakni solat sunat, aku banyakkan puasa sunat, tetapi saya kasihkan Allah dan Rasulnya. Katanya, tidaklah aku bersedia untuk berhadapan dengan kiamat dengan banyaknya solat, banyaknya puasa, tapi aku bersedia untuk berhadapan dengan kiamat dengan banyaknya aku cintakan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW berkata padanya, seseorang itu adalah bersama orang yang dikasihinya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Punyalah sayang Allah Ta'ala, ya. Memang kita banyak solat sunat, puasa sunat, itu adalah cara kita kasih pada Allah Ta'ala. Tapi melebihi daripada itu ialah bagaimana pandangan kita pada Allah Ta'ala, keutamaan kita pada Allah. Kalau kita cintakan Allah, cintakan Rasulnya,
maka di akhirat nanti seorang itu adalah bersama orang yang dikasihinya. Layak ke kita bersama Rasulullah ni? Ya Allah, syurga Rasulullah tu paling tinggi tuan-tuan, paling tinggi. Nak kira tinggi syurga tu ada 100 tingkatan kata Nabi. 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkat dengan satu tingkat ialah umpama kamu pandang daripada bumi ni, pandang bintang di langit. Nampak tak bintang? Nampak kelip-kelip? Itu baru tingkat pertama. Bayangkan 100 tingkat naik atas tu. Kita kalau level bawah masuk syurga, katakan level 100 yang paling jauh sekali, nak naik ke level yang pertama tu, berapa jauh kan? Begitulah jauhnya kita kalau di syurga nanti. Adakah kita dekat dunia ini, kita fikir layak ke aku satu level dengan Nabi SAW, tingkat yang atas tu? Tu fikir balik kan. Kalau nak, bagaimana caranya? Inilah dia. Kasihkan Allah Ta'ala, kasihkan Rasulnya, melebihi daripada segala-galanya. Maka seseorang itu adalah bersama orang-orang yang dikasihinya. Maknanya kita ada peluang untuk bersama Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ya. Kemudian disebut dalam satu hadis lagi. Abu Razin Al-Ukaili berkata, aku menemui Rasulullah SAW dan berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati? Dia tanya, kat akhirat nanti Allah Ta'ala hidupkan balik orang yang mati. Bagaimana Allah Ta'ala hidupkan orang yang mati ni? Baginda menjawab, tidakkah kamu pernah melalui satu kawasan yang kering? Pernah tak kamu lalu kat kawasan yang kering, tanah kering? Kemudian kamu melalui satu kawasan yang subur. Dah lalu kat kawasan kering, kemudian kamu nampak pula kawasan yang subur, hijau memandang. Dia berkata, ya Rasulullah pernah. Baginda berkata, begitulah hari kebangkitan. Dia bertanya lagi, apakah itu iman? Nabi SAW berkata, seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain kedua-duanya. Iman juga adalah jikalau kamu lebih suka, jikalau dibakar dengan api, daripada mempersekutukan Allah. Begitulah iman. Ya, kita mencintai Allah lebih daripada selain daripadanya. Dan yang kedua, kita sanggup kena seksa daripada menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, juga jika kamu mencintai orang yang tiada hubungan kekeluargaan dengan kamu, iaitu tidak mencintainya melainkan kerana Allah Ta'ala. Apabila kamu bersikap begitu, maka sesungguhnya kecintaan iman masuk ke dalam hati kamu, sebagaimana cinta kita kepada air apabila kita dahaga pada hari yang sangat panas. Macam mana kita perlukan Allah Ta'ala, umpama kita perlukan air ketika kita berada dalam keadaan yang panas. Air ni tuan-tuan, pada waktu kita rasa biasa, tak dahaga, kita pandang biasa saja. Bagaimana kalau tiba-tiba satu hari tak ada air, dalam keadaan kemarau, kering, air ni sangat bernilai. Begitulah cara kita nakkan Allah Ta'ala. Bagaimana kita perlukan air waktu kita kering, waktu kita dahaga, begitulah sepatutnya kita perlukan Allah Ta'ala pada sepanjang masa. Ya? Kemudian aku berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana aku dapat mengetahui bahawa aku adalah orang beriman? Macam mana aku nak tahu yang aku ni orang beriman? Kan? Betul ke? Dah sebut dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana aku nak kata memang aku ni confirm orang beriman? Baginda berkata, tidak ada seorang hamba daripada umatku atau umat ini yang mengerjakan kebaikan, sedangkan dia tahu bahawa yang dikerjakan itu baik, dan Allah Ta'ala akan membalas perbuatan baiknya itu dengan kebaikan pula. Dia tidak ingin berbuat kejahatan, kemudian dia tahu bahawa perbuatannya itu jahat, dan dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala disebabkan perbuatan jahatnya itu. Dia tidak tahu tidak ada yang akan memberikan pengampunan kecuali Allah. Inilah dia orang yang beriman. Tuan-tuan, tanda kita beriman ialah kita tahu bahawa setiap kebaikan yang kita buat ini, Allah Ta'ala akan bagi kita kebaikan juga. Kita tahu bila kita buat dosa, Allah akan bagi kita balasan. Oleh kerana itu kita bertaubat, minta ampun. Kita tak nak pun buat kejahatan. Kalau boleh, hari ini aku nak jadi baik daripada semalam. Dan contohnya kalau satu orang tu dia memang suka buat maksiat, siang hari main judi dan sebagainya. Dia tahu judi ni salah, tapi dalam masa lama dia buat juga. Dan dalam waktu dia buat tu dia rasa bersalah, tapi dia buat juga. Maka itulah iman. Ada rasa bersalah atas perbuatan maksiat. Bila dia buat satu benda yang dia rasa tak bersalah, tak apalah, bukan ada pun. Ini tanda iman dia lemah ataupun iman dia tak ada. Allahu Akbar. Ya? Dan dia tahu bahawa Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Maka inilah dia orang yang beriman. Ketahuilah sebenarnya makna kasih itu adalah seseorang yang hati yang cenderung kepada sesuatu yang disukai
Dan setiap perkara yang menyeronokkan itu dikasihinya. Itu makna kasih. Tetapi sekiranya kasihnya itu kuat, maka ia dinamakan asyik. Asyik. Maknanya dalam keadaan terlalu kasih. Benci pula bermaksud liar hati. Kerana keadaan yang boleh menyakiti. Tetapi sekiranya benci itu kuat, maka ia dinamakan marah serta murka. Ini beza kasih dan benci. Kalau orang tu dia kasih, dia suka. Suka kepada satu benda yang dia kasih lah. Dia suka apa? Saya suka main badminton. Maka dia suka main badminton. Kasih. Kan? Kalau dia lebih kasih, ialah bukan setakat main badminton saja. Dia latih sungguh-sungguh, nak masuk pertandingan, dia nak menang dan sebagainya. Itu bersungguh-sungguh. Orang cinta kepada Allah, semua kata cinta. Cinta kepada Allah, cinta. Sayang Allah, sayang. Itu hanya perbuatan, cakapan. Kita buat yang fardu, kita solat, puasa, tanda kita sayang Allah. Tapi orang yang lebih mencintai Allah Ta'ala, dia akan buat lebih daripada tu. Solat sunat, puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Kenapa? Aku cintakan Allah Ta'ala. Aku sayangkan Allah Ta'ala. Belainlah dengan orang yang benci. Benci ni hati yang liar. Kalau kita tak suka benda yang kita tak suka. Aku tak sukalah pergi rumah orang tu. Kenapa? Dia ni suka mengatur orang. Tu tak sukalah, benci. Aku tak sukalah jumpa dia ni. Dia suka cakap buruk kat orang. Mulut dia lepas. Kita bukan tak suka kat dia. Tak suka bersama dengan dia. Itu sekadar benci. Tak suka. Kita jumpa dia, okeylah sembang-sembang. Tapi tak suka bersama dengan dia. Kalau benci yang melampaui, benci yang kuat ialah aku tak boleh tengok muka dia. Tengok muka dia pun aku rasa sakit hati je. Itu maknanya benci yang melampau. Demikianlah kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita benci dengan perbuatan maksiat. Okey, benci satu hal dah. Tapi yang paling bagus ialah menjauhi seterus. Itu kaedah yang diperlukan. Ya? Terdapat dua perkara yang menyebabkan kasih. Pertama, berbuat baik. Kedua, keelokan. Kita perlu kasih pada Allah Ta'ala kerana tiada yang lain selainnya yang sudah memberi kita kebajikan. Punyalah Allah Ta'ala beri kita kebajikan. Kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu ayat yang kita baca. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ni sifat Allah yang penyayang. Sifat Allah yang pemurah. Pemurahnya Allah Ta'ala ni dibagi segala-galanya benda yang kita tak minta pun dia bagi. Apatah lagi kalau kita minta. Pemurahnya Allah Ta'ala ni dibagi sama ada orang tu beriman ataupun orang kafir. Pemurahnya Allah Ta'ala ni dibagi walaupun orang tu benci Allah Ta'ala. Musuh Allah Ta'ala. Apa dia? Dia bagi kita sihat, dia bagi kita nyawa, dia bagi kita nikmat makan, dia bagi kita kesenangan, dia bagi kita kekayaan. Tu Allah bagi. Orang kafir banyak yang kaya, banyak. Orang kafir banyak yang bahagia, banyak. Ini pemurahnya Allah dia bagi. Namun Ar-Rahim, kasih sayang Allah, penyayangnya Allah, rahmat Allah, dia bagi pada orang-orang yang beriman dia. Itulah di dunia dan di akhirat. Ini yang perlu kita kejarkan, ya. Walau bagaimanapun sekiranya terdapat orang yang berbuat kebajikan kepada kita, ini kerana dia mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita kelapangan. Tapi cuba kalau orang lain yang bagi kita kelapangan. Contoh, kita dalam keadaan susah, tiba-tiba datang kawan kita, dia bagi kita hadiah, bagi kita sedekah. Kita rasa baiknya kawan aku ni kan, dia tahu je aku susah sekarang ni. Waktu tu kita pandang dia buat kebajikan pada kita. Sebenarnya hakikatnya ialah Allah yang mendorong dia untuk memberikan kebajikan pada kita. Cara Allah Ta'ala yang jadikan asbab sahaja. Kasih kita pada Allah Ta'ala disebabkan oleh segala kebaikan yang ada pada alam ini, semuanya daripada kudrat Allah Ta'ala. Sebenarnya kudratnya itu adalah sebahagian daripada segala makna, keelokan dan kebesarannya. Memang ini adalah sifat Allah Ta'ala. Dia bagi kita benda-benda yang kita kadang-kadang tak minta pun dia bagi. Oleh itu, banyak cara untuk kita kasih kepada Allah Ta'ala. Sebahagian daripadanya ialah yang pertama, seseorang itu mendahulukan setiap pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala berbanding dengan pekerjaan yang disukai oleh nafsunya. Apa kita suka? Nafsu kita, keinginan kita. Kita tinggalkan, kita utamakan Allah Ta'ala. Apa dia? Banyak kan. Contohnya nafsu kita kepada orang perempuan contohnya. Jadi kita tahu bahawa Allah Ta'ala melarang daripada perbuatan mendekati zina. Wala taqrabu zina. Jangan menghampiri zina. Maka cara kita nak mengutamakan Allah ialah berkahwin. Itu cara pemutus dia. Dan mengutamakan Allah Ta'ala. Boleh kita buat macam Mak Saleh. Bebas. Cuba tuan-tuan pergi kat Europe. Tuan-tuan pergi kat Singapura. Kawasan-kawasannya sekarang dah semakin liar kan. Macam mana pergaulan kat sana.
Dekat Singapura sekarang ni, undang-undang gay dah ditarik balik dah. Kan? Boleh bercinta sama sejenis. Ni dah petanda akhir zaman lah ni, makin mengarut kan. Benda-benda macam ni berlaku. Kita boleh tak kat Malaysia ni? Boleh kalau nak buat, boleh. Makna kata benda begini, kalau kita langgar syariat Allah Ta'ala, langgarlah. Allah sikit pun tak rugi. Yang ruginya kita. Kan? Yang menzaliminya kita. Ada satu hadis menyebut, dua orang, ini saya cerita tadi, dua orang lelaki yang memang jadi ahli neraka. Dia duduk dalam neraka dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan dua orang ahli neraka ni keluar. Keluarkan dia kejap. Keluar daripada neraka dalam keadaan badan dia melecur sebab keluar neraka. Kemudian Allah Ta'ala kata padanya, wahai si Fulan, sesungguhnya aku tak pernah zalim pun pada kamu. Kan? Aku tak pernah zalim pada kamu. Aku sediakan syurga untuk kamu, tapi kamu yang mencampak diri kamu ke arah kezaliman. Kamu buat begini, menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Betul ke tidak? Betul, ya Allah kata. Allah Ta'ala nak tanya begitu je. Nak tanya pada dia bahawa, kamu redha tak masuk syurga, masuk neraka ni? Kami redha, ya Allah. Memang salah kami. Begitulah keadilan Allah, sehingga orang yang bersalah pun rasa redha. Kemudian Allah Ta'ala kata, baliklah ke neraka balik. Balik ke neraka balik. Maka, salah seorang daripada tu masuk neraka. Salah seorang lagi tak nak masuk neraka. Tak nak, dia duduk situ juga. Maka setelah sekian lama, dipanggil balik. Dua-dua tadi. Ditanya pada orang yang masuk neraka tadi. Kenapa kamu masuk neraka setelah aku suruh kamu masuk neraka? Dia kata, ya Rabb, keadilanmu sangat tepat. Sehingga aku merasakan memang aku ni ahli neraka. Memang aku layak neraka. Kan? Aku rasa macam tak patut aku ni diampunkan kerana kesalahan aku. Keadilan kau ni adalah satu benda yang cukup tepat. Kan? Maka memang layak aku masuk neraka balik. Yang seorang lagi tanya, kenapa kamu tak masuk neraka pula? Ya Rabb, sangkaan baik aku kepada engkau cukup kuat. Dalam keadaan kau panggil kami keluar daripada neraka, takkanlah kau sanggup untuk membiarkan kami masuk neraka balik setelah kau biar kami keluar. Maknanya dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Lalu kerana dua perkara itu, Allah Ta'ala ampunkan dosanya, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Masya Allah. Punyalah Allah Ta'ala punya kasih pada kita. Sangkaan kita pada Allah Ta'ala pun menyebabkan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Begitulah rahmat Allah Ta'ala pada kita kan. Cara kita ialah sentiasa sangka baik kepada Allah Ta'ala. Dalam segala hal. Termasuklah ketika sakaratul maut. Jangan fikir, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, neraka tempat aku ni. Memang ada kewajaran fikir begitu. Tapi jangan sampai buruk sangka mengatakan bahawa memang Allah Ta'ala akan hukum aku. Sehingga kita lupa rahmat Allah Ta'ala. Ini silap. Lepas tu ketika orang dalam keadaan nazak, kita kena ucap yang baik-baik pada dia. Supaya dia sangka baik pada Allah. Allah ni rahmat Allah luas. Allah akan ampunkan dosa kau. Walaupun orang tu memang kerja maksiat. Kan dia tengah nazak ni. Dia mati kerana apa? Kerana mencuri. Orang pukul-pukul dia dalam keadaan azab. Contohlah kan. Kita berkata, kita marah ni, kita kata, sangka baik pada Allah kan. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kau. Maknanya benda-benda begini. Apatah lagi kalau orang yang mati dalam keadaan normal. Kat katil sakit. Dia ni memang tak reti sembahyang. Memang jenis jahil. Selalu hidup dalam keadaan maksiat. Ketika kita berhadapan dengan dia, bagi dia sangkaan baik pada Allah. Ya. Allah Ta'ala itu akan mengampunkan dosa kita. Jangan kita sangka buruk pada Allah. Sebab apa? Besok kita mati pun kita mengharapkan orang lain pun memberi kita ucapan begitu. Sebab apa? Waktu itu manusia akan dipengaruhi oleh syaitan. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, syaitan akan bagi kata, kau ni kan, Allah Ta'ala akan campak kau ke neraka kan. Kau ni yang dosa kan. Supaya dia semakin jauh daripada rahmat Allah. Semakin jauh daripada pengharapan pada Allah Ta'ala. Sifat mengharap daripada Allah Ta'ala itu semakin jauh. Akhirnya, kalau diikut kata syaitan, maka matilah dia dalam keadaan sangkaan buruk pada Allah. Wa iyazbillah min zalim. Ini kita takutkan. Ya. Kedua, cara sebahagian untuk kasihkan Allah Ta'ala, seseorang itu rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, yakni dengan kematian, dan tidak benci kepada kematian. Melainkan dia ingin menambahkan lagi ma'rifah kerana kenikmatan dalam musyahadah. Musyahadah itu apa? Menyaksikan keagungan Allah dengan mata hati. Bergantung dengan kadar makrifahnya. Apa itu makrifah? Mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama ialah mengenali Allah Ta'ala. Bagaimana kita kenal Allah? Begitulah cara kita
berfikir tentang Allah. Ya. Kalau orang tu rindu nak bertemu dengan Allah, dia tak akan takut mati. Sebab apa? Dia dah bersedia dah. Dia tak benci pada kematian pun. Dia kenal Allah dan dia tak sabar nak melihat kenikmatan, keagungan Allah dengan mata hati dia. Ini sifat yakin, tuan-tuan. Yakin. Yakin ada 3 peringkat. Ya. Pertama, yakin dengan iman. Hati kita sekarang ni, peringkat kita ni. Ya, yakin, ilmu yakin, yakni kita belajar tentang agama, kita belajar tentang Allah, belajar tentang akhirat. Yakin tak? Tak nampak pun benda-benda begitu? Memang tak nampak, tapi kita yakin kita akan melaluinya. Kita akan melihat Allah di akhirat nanti. Kita akan melihat syurga neraka nanti. Kita yakin benda tu wujud. Tu yang pertama. Ini yang ujian kita ni. Sebab buat benda yang kita tak nampak lagi. Ini ujian kita. Yang kedua ialah apa dia? Satu peringkat yang dipanggil Ainul Yakin. Ainul Yakin ini ialah melihat dengan mata kita, dengan hati kita. Bila waktu kita nak mati nanti, disampai nyawa kat gegorah ni, ditunjuk segala benda yang telah kita buat, sehinggalah benda yang akan kita buat nanti. Yang ini di akhirat nanti. Syurga ke, neraka ke, semua dilihatkan. Waktu tu baru kita nampak, ya Allah, betul lah syurga ni wujud, cantiknya syurga ni, indahnya syurga ni, tak sabarnya aku nak masuk. Orang yang lain pula, ya Allah, takut je aku neraka ni, baru aku nampak betapa teruknya, aku ingat api je, rupanya dalam keadaan yang dahsyat. Dia dapat Ainul Yakin, nampak dengan Ainul Yakin. Ya Allah, takutnya. Kan? Tuan-tuan, ya? Sebab itulah orang yang beriman ketika dia mati, dalam keadaan nazak, dia memang sakit. Tapi setelah dia mati, wajahnya akan berseri. Mungkin akan tersenyum dan sebagainya. Kenapa? Dia dah nampak dah benda yang lebih baik daripada dunia ni. Orang yang kafir pula, orang yang kufur pada Allah, orang yang dahaka kepada Allah Ta'ala, ketika dia sakit juga. Tapi setelah dia mati, akan nampak lagi kesakitan dia. Kenapa? Kerana melihat keadaan neraka nanti. Sebab itulah, tuan-tuan, seseorang yang meninggal dalam keadaan non-Muslim, kadang-kadang mereka menggunakan kaedah, iaitulah mencantikkan wajah mayat. Sebab wajah mayat orang yang mati ni, yang dalam kalangan kafir, dalam kalangan dahaka kepada Allah Ta'ala ini, sangat teruk. Mereka perlu make up. Betul, tengok mereka make up, macam mana ubah, menggunakan alat formalin untuk mencantikkan wajah si mati dan sebagainya. Kan? Wajah tu dibentukkan balik. Kenapa? Kalau dibiarkan, cukup teruk muka dia kerana kesakitan yang dilaluinya. Ya Allah. Sebab tu kita nampak keburukan ataupun wajah yang teruk tu banyak pada orang Islam je. Kenapa orang Islam muka dia kesembab? Kenapa orang Islam muka dia air mengelik? Apa hidung dia bengkak dan sebagainya? Wajahnya macam ni begini. Sebab kita tidak menggunakan alat-alat untuk mencantikkan wajah dia. Itulah gambaran orang mati. Kan? Kita tengok orang kafir eloknya muka dia cantik, bersih je. Sebab dia yang make up. Dia dah masukkan ubat bagi nampak macam seolah-olah macam dia tidur. Benda yang dibuat. Kalau dia tak buat benda begitu, ya Allah, mukanya sangat-sangat huduh. Bukan nak kata hina pada dia, tapi nak katakan bahawa inilah gambaran neraka Allah Ta'ala, sehingga menyebabkan wajahnya yang ceria pun akan menjadi durja, dia akan menjadi kusut, akan menjadi muram, durjana dan sebagainya. Ya Allah, kan. Ini yang kita perlu fikirkan. Ya. Jadi, bila kita kenal Allah Ta'ala, kita yakin, kita dah melihat dengan mata hati, maka sampai peringkat yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin ni peringkat yang paling tinggi. Dia dah merasai dia. Merasai bagaimana? Nikmat ketika dalam syurga nanti, dia dah pegang dah syurga tu, dah duduk dalam syurga tu, nikmat hakul yakin. Dia dah rasa dah nikmat kubur, taman-taman syurga, itu hakul yakin. Orang yang dalam kubur, tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan beriman, setelah dia diuji, kemudian disoal, dia dapat jawab, maka malaikat kata, wahai bumi, meluaslah kamu. Bumi pun akan luas. 70 kali hasta. Dan ketika itu dia rasa macam seronok sangat, dia duduk dalam taman-taman syurga. Dia rasa seronok sehingga dia nak balik rumah. Wahai malaikat, bagi aku balik kejap, kata dia. Aku nak balik. Kau nak balik buat apa? Nak jumpa keluarga. Dah duduk dalam taman syurga pun nak jumpa keluarga lagi. Sebab itulah aku nak balik. Aku nak cerita pada keluarga aku supaya jangan bersedihlah. Aku duduk kat sini seronok, bahagia. Dia nak balik ke rumah dia, jumpa keluarga dia, jumpa anak isteri dia, supaya jangan bersedih. Aku duduk dalam tempat yang bahagia sekarang ni. Ini orang beriman. Dia rasa seronok. Itu hakul yakin. Merasai dengan hakikat. Ada pun orang kufur pada Allah Ta'ala, setelah dia diuji di dalam kubur, tak dapat jawab soalan,
maka kubur pun diminta. Malaikat pun minta pada bumi, wahai bumi, himpitlah dia. Maka dihimpit sehingga hancur lebur tulang belulang dia, bercantum, rusuk kanan rusuk kiri. Maka dia menjerit juga nak minta balik. Wahai malaikat, aku nak balik. Minta pada Allah. Wahai Allah, aku nak balik. Kata Allah, jangan haraplah. Rabbirji'un, keluarkan aku ya Allah, aku nak balik. Nak jumpa keluarga ke? Tidak. La'ali a'malu salihan fima tarak. Untuk aku beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan. Ini keinginan dia. Aku nak bertaubat. Aku nak semayang. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang kau sebut ini adalah perkara yang sia-sia. Sebab apa Allah Ta'ala takkan bangunkan kita setelah kita mati? Sebab Allah tahu manusia ini, dia cakap je. Ya, aku bertaubat, aku takkan buat lagi dah. Bila dia bangun balik, dia akan buat dosa balik. Dia takkan bertaubat. Allah kenal kita. Macam mana manusia yang boleh kata, dia ni keluar masuk penjara. Baru keluar penjara, lepas tu buat jahat balik, masuk lagi penjara. Macam mana ada manusia macam ni? Keluar masuk penjara. Sebab dia memang jadi habit dia, tabiat dia. Dia tak boleh tinggal tabiat dia tu. Jadi demikianlah Allah Ta'ala kenal manusia ni. Dia tahu orang ni kalau hidup balik pun dia tak akan bertaubat. Biarlah dalam keadaan siksa macam tu. Sebab manusia ni bila dalam keadaan susah, dia akan ingat Allah. Ya Allah, aku bertaubat, aku akan kembali pada Allah Ta'ala. Tapi bila sihat balik, buat balik, tinggalkan Allah Ta'ala. Allah kenal kita ni. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang kau sebut ni sia-sia. Wa min waraihim barzah. Dinding barzah dah kepung kau ila yaumi yubasun. Sehingga hari kau dibangkitkan kelak. Tak payahlah kau bangun, kau takkan taubat punya. Ini Allah Ta'ala kenal kita. Hakul yakin ni bila kita dah mati, baru kita rasainya. Namun tuan-tuan, bagi orang yang di dalam dunia ini, dah merasai hakikat yakinnya. Dia akan rasa dengan ketenangan. Apa dia? Bila dia kenal Allah, dia tingkatkan iman dia pada Allah Ta'ala, dia boleh merasai keagungan Allah, segala hakikat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, sebelum dia mati lagi. Iaitulah ketenangan. Ini yang paling mahal, sakinah. Bila diuji macam mana pun, orang kutuk dia ke apa, dia relax, senang, dia senyum je. Ya Allah, ini paling tinggi tingkatan iman dia. Susah macam mana sekalipun, tak ada makanan kari, tak ada apa pun, tak apa, macam Allah ada. Ya Allah, macam mana sampai peringkat ni? Para wali Allah ni, mereka boleh hidup kat mana-mana sekalipun. Dan inilah yang kita perlukan ketika di hujung akhir zaman nanti. Waktu fitnah Dajjal datang, ketika itu manusia dalam keadaan kebuluran, dalam keadaan kesusahan, kesempitan. Ketika itu Dajjal menguasai dunia, dia yang menurunkan hujan, dia juga yang mendatangkan kemarau dengan izin Allah Ta'ala juga, kerana Allah nak uji kita waktu. Waktu itulah kita akan diuji iman kita. Bagi orang yang beriman, zikrullah, hati yang ingat pada Allah Ta'ala, inilah yang akan mengenyangkan dia. Dia tak heran pun, sebab Allah yang bagi kenyang, bukan makanan. Ini tuan-tuan hakikat kita. Yang bagi kenyang Allah Ta'ala ke sebab kita makan? Allah. Ada manusia yang makan. Dah stop makan, tak sampai 2 jam, lapar lagi lah. Kenapa kau ni tak kenyang-kenyang ni? Allah tak bagi dia kenyang lagi. Ada manusia yang makan 2 suap je, tak ada dah. Allah yang bagi dia kenyang. Ini dia hakul yakin. Ya, keyakinan kita pada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala akan memberi di luar daripada akal kita. Kan, benda-benda begini ada pada orang yang disebut ma'rifatullah, dikenal Allah, para wali Allah. Ya Allah, jauhnya kita kerana nak sampai tahap tu. Tapi tak mustahil jika kita mujahadah. Yang ketiga, seseorang itu reda dengan qada Allah. Ini paling berat. Reda dengan ketentuan Allah. Waktu bila kita nak reda pada ketentuan Allah, ialah pada waktu kita diuji. Sabar kita. Ada seorang perempuan yang dia berduka cita atas kematian suami atau anaknya, Allahu a'lam, saya lupa, keluarga dia lah. Dia menangis kat tepi kubur, menangis. Kemudian Rasulullah pun melihat dia. Nabi pun pergi pada dia. Bersabarlah, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Pergilah kau, kata dia. Kau tak rasa apa yang kau rasa? Dia tak tahu itu Nabi. Sebab dia sedih sangat, dia tak nampak tu Nabi. Kerana Nabi pun pergi. Orang pun datang pada dia. Kau tahu tak yang tegur kau tadi siapa? Tu Rasulullah. Astaghfirullah, aku tak perasan. Kemudian dia pun pergi jumpa Nabi, minta maaf. Ya Rasulullah, aku tak tahu tadi engkau. Kalau aku tahu engkau, mesti aku tak akan buat macam tu. Kata Nabi, ialah kesabaran itu ialah pada awalnya. Makna kata ialah, mula-mula Nabi suruh sabar, dia melawan.
Tapi bila dia tahu tu Nabi, makna kata kesusahannya itu dah hilang, dia nak minta maaf dan dia baru nak bersabar atas kesedihan tadi. Maka kata Nabi, kesabaran itu ialah pada awalnya. Itulah antara tanda kita redha dengan ketetapan Allah. Contoh, kita marah kat anak kita. Anak kita buat perangai, tiba-tiba adalah benda yang dia buat. Macam mana kita nak kawal masa marah kita tu? Pertama itulah ujian kita pada Allah. Sabar menghadapi krisis tu kan. Dia akan marah, puncak tu, marah, kita boleh lepaskan. Dan setelah lama-lama, kita akan rasa tenang. Waktu tu baru nak sabar, itu dah lambat. Sebab dah tenang. Puncak kesabaran ialah pada awalnya. Terima je benda, kita boleh marah, tapi kita tak lepaskan. Kita tahan nafsu marah kita. Kemudian kita tenang. Itulah yang paling besar. Itulah yang disebut dekat dengan Allah Ta'ala. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Dia bukan sabar pada waktu dia tenang. Dah susah, dah marah, dah mengamuk, dah apa semua. Kemudian dia duduk, setelah berapa lama dia pun sabar. Dia cool, minta maaf lah tadi saya terlepas. Itu kan sabar. Sabar ialah pada waktu dia boleh buat tindakan, waktu tu dia boleh buat sesuatu yang dia boleh balas, tapi waktu tu dia lupakan. Itulah ketentuan Allah. Redha dengan qada Allah. Macam mana sampai tahap sabar tu? Ya Allah, ini orang-orang yang mengenal Allah. Sebab itu tuan-tuan, di dalam kubur, bagi orang yang diuji, malaikat mula-mula sekali yang datang ke kubur bukan malaikat Munkar Nakir. Malaikat yang mula-mula dia datang kubur ialah satu malaikat azab. Dia berjenis memang nak azab orang, nak azab orang je. Tak tanya apa-apa lagi. Terus nak ketuk kepala. Dia manusia ni, dia bagi dia semua manusia ni jahat. Nak ketuk kepala, tiba-tiba pahala solat datang kat kepala dia. Kau jangan pukul dia ni jaga solat. Maka malaikat tadi pun pergi ke sebelah kanan. Nak ketuk dia daripada sebelah kanan, pahala puasa dia datang. Kau jangan pukul dia ni orang jaga puasa. Pergi sebelah kiri pula. Nak pukul daripada sebelah kiri, datang pahala bacaan Quran. Kau jangan pukul dia ni orang yang menjaga Quran. Nak pukul daripada arah bawah pula, datang pahala amal soleh dia. Kau jangan pukul dia, orang ni orang yang soleh. Dan ketika itu tak ada peluang lagi dia nak pukul, dia pun nak pergi. Setelah dia tinggalkan kubur tu, dia keluar, maka nampak pahala sabar ada di tepi kubur. Di tepi tu. Kemudian dia tanya, kenapa engkau di sini? Seolah-olah macam sabar tu makhluk boleh bersembang. Kenapa engkau tunggu di sini? Aku adalah pahala sabar yang mana sekiranya amalan-amalan lain semua gagal, maknanya tak ada benda-benda yang tak boleh jadi benteng pada dia, maka akulah benteng terakhir untuknya. Sabar tuan-tuan. Ya, punyalah hebatnya pahala sabar ini sehingga dia jadi benteng terakhir kita. Walaupun amal kita tu amal yang teruk. Allahu Akbar. Yang keempat, seseorang itu benci terhadap dunia kerana dunia itu melalaikan dirinya daripada mengingati Allah yang dikasihinya. Benci terhadap dunia ini bukan benci yang suruh tinggalkan dunia, tak nak bekerja, tak nak ambil tahu pasal dunia, tak nak berusaha untuk jadi lebih baik dalam dunia ni. Tidak. Benci pada dunia ini ialah kerana perkara-perkara yang melalaikan dirinya. Boleh dia ada kekayaan. Boleh pergi pub, kelab malam, dia boleh pergi buat maksiat kat luar negara, orang tak nampak pun. Waktu puasa dia boleh order makanan macam-macam sebab dia kaya. Tapi dia tak buat. Kerana dia tak lalai pada perintah Allah. Ataupun orang yang susah, orang yang diuji dengan kesusahan, dia boleh je buat benda-benda yang kufur tapi dia tahan diri dia. Baru-baru ni tuan-tuan ya, dekat Indonesia ada viral video. Satu kampung yang mana satu orang budak kematian keluarga dia. Tapi dia tak ada keluarga lain untuk menangisi kematian keluarga dia ni. Itu cara hidup, cara mati dia. Bila ada orang mati, dia perlu menangis. Jadi cara nak panggil orang menangis ialah kampung itu banyak orang Islam. Dia upah satu orang RM50,000. RM50,000 lah. Berapa ringgit RM50,000 tu RM15 rasanya. Kan? Makna kata RM50,000 satu orang untuk menangisi si mati ni. Menangisi si mati tu satu hal. Yang kedua, pegang pula colok tu tunduk. Sebab apa? Sebab benarlah kata-kata orang ulama ya, kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Orang yang susah ni dia lebih mudah untuk buat benda-benda yang mengkufurkan dirinya. Merompak, mencuri, kenapa kesusahan dirinya? Maka sebab itulah kita katakan bahawa benci pada dunia ini bukan benci tinggalkan langsung dunia, tidak. Benci kerana perbuatan maksiat.
Benci kerana benda yang melalaikan dirinya. Adapun dunia ini perlu kita cari juga. Jangan tinggalkan. Ya, manusia ini biarlah dia hidup dalam keadaan senang sehingga tidak ada benda-benda yang boleh datangkan kekufuran pada dia, mempengaruhi diri dia. Ketahuilah, orang yang mengenali Allah Ta'ala tidak akan kasih melainkan kepada dia. Jikalau dia kasih pada orang lain adalah kerana kasihnya kepada Allah Ta'ala. Kenapa dia kasih pada orang ni? Kerana dia kasih pada Allah Ta'ala. Orang ni kasih pada Allah Ta'ala. Ini cara orang yang kasih pada Allah. Ini kerana kasih untuk mereka yang kasih kepada anak, kepada keluarga dan hambanya adalah untuk kekasihnya, iaitulah Allah Ta'ala. Bila kita sayang pada anak kita, sayang pada isteri kita, bukan setakat sayang je. Bawa mereka masuk jumpa Allah Ta'ala di syurga nanti. Itu cara kita sayang. Tapi kalau kita sayang pada anak, apa anak nak kita bagi. Apa isteri nak kita bagi. Kita cuba penuhi. Tak fikirlah halal haram ko. Anak itu aurat, tak apalah, biarlah, yang penting dia okey. Macam mana tanda sayangnya seorang bapa pada anak dia? Kan tak nak ke tengok anak dia dengan kita masuk syurga sama-sama? Kan dekat akhirat nanti tuan-tuan, dalam syurga ada orang-orang yang dia terkejut. Ni waktu syurga ni, dalam syurga ni. Tapi dia terkejut tengok satu keluarga berkumpul. Sedangkan dia sendiri-sendiri. Dia kata, wahai si Polan, sebut kawan dia tu, macam mana korang satu keluarga ni boleh duduk satu tempat? Mana kata hidup macam mana kat dunia, satu keluarga, dalam syurga pun satu keluarga. Sedangkan kami ni berbeza-beza. Ada keluarga kami yang dalam neraka, ada keluarga kami yang tingkat syurga di atas, ada yang di bawah, berbeza-beza. Macam mana kalian dapat satu keluarga satu ni? Kata si Polan tu, kerana di dunia dahulu kami selalu berkumpul dan sentiasa khawatir kepada Allah Ta'ala. Risaukan Allah Ta'ala, bimbang dengan kehidupan dia bagaimana dengan Allah Ta'ala. Makna fikir Allah Ta'ala bersama keluarga. Ini orang-orang yang akan dikumpulkan di akhirat nanti di syurga, bagaimana dikumpulkan di dunia ini. Ini tanda kasih kita pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kan. Selain daripada itu juga, sekiranya seseorang itu kasih pada Rasulullah SAW, niscaya kasihnya itu kerana Rasulullah adalah pesuruh bagi kasihnya, iaitu Allah. Dan jikalau seorang manusia itu kasih kepada para sahabat Nabi, itu kerana sahabat Nabi juga kasih kepada Rasulullah SAW. Ada orang kata, kau ni berlebih-lebihanlah cinta Nabi, buat majlis cinta Nabi, majlis apa-apa maulid Nabi yang berlebihan. Ini syirik ni. Ada orang kata begitu. Ada. Ya. Kan dulu ataupun sekarang ni ada majlis maulid Nabi, majlis cinta Nabi, kan. Salah ni. Patutnya kita cintakan Allah Ta'ala dulu. Kenapa kita cinta Nabi? Kerana Nabi cintakan Allah Ta'ala. Penghubung kita dengan Allah Ta'ala iaitulah Rasulullah SAW. Selain daripada itu, sekiranya seorang itu kasih kepada makanan, kasihnya itu hanya disebabkan makanan dan minuman dapat menguatkan badannya agar dapat mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Suka tak makan? Suka. Makan apa? Char-kway-teow. Suka makan apa? Nasi lemak. Suka makan apa? Nasi biryani. Memanglah sedap pada hakikatnya. Tapi kita kerana suka tu biarlah dorong kerana Allah Ta'ala. Bila aku makan ni, maka menguatkan diri aku supaya aku dapat beribadat pada Allah. Ni cara kita nak relatekan benda tu. Makan kenapa? Kerana nak menguatkan badan aku supaya aku dapat bangun beribadat pada Allah Ta'ala. Sekiranya mereka kasih pada bunga, pada tanam-tanaman, sungai, cahaya dan segala benda yang cantik, maka semuanya kerana ciptaan Allah Ta'ala. Kita balik rumah nanti, tengok bunga-bunga kita kat tepi rumah kita, kita siram, kita baca dan sebagainya. Kenapa? Kerana bila tengok ni, nak tunjukkan bahawa aku ni ingat tentang ciptaan Allah Ta'ala ni, cantiknya ciptaan Allah Ta'ala ni. Pergi sungai, bawa piknik keluarga, tengok sungai cantiknya, air mengalir, ingat Allah. Tengok laut, tenangnya laut ni, kerana ingat pada Allah Ta'ala. Semuanya kita kait pada Allah Ta'ala. Tengok gunung, tenangnya gunung ni, ingat pada Allah Ta'ala, kerana gunung berzikir pada Allah Ta'ala. Ya Allah. Ya. Kerana semua perkara ini menunjukkan kepada keesaan dan kekuasaan Allah serta mengingati segala kecintaan dan kebesaran Allah. Bahkan sekiranya ada antara mereka yang melakukan kebaikan kepadanya seperti mengajar, maka mereka adalah perantaran antara mereka dan kekasih mereka iaitu Allah Ta'ala dalam menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan ini kerana kita cinta pada Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan bila dengar kerana Allah Ta'ala cinta pada tuan-tuan, tuan-tuan hadir duduk kat sini. Ini cara-caranya lah, proses. Nampak macam biasa je. Nampak macam tak ada apa-apa dengan kuliah je. Rupanya ini tanda proses Allah cintakan pada kita. Dia nak kita cinta padanya juga. Dia juga tahu Allah Ta'ala sahaja yang boleh memberi taufik kepada mereka bagi mengajar dan berbuat kebaikan. Saya boleh menyampaikan aja. Yang menurunkan taufik hidayah tetap Allah Ta'ala.
Tonton dengar apa yang saya sampaikan ini, kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu antara Allah Ta'ala dan tuan-tuan saja. Kita tuan kita menyampaikan saja. Ya. Sebenarnya sebesar-besar makhluk yang berbuat baik kepada kita adalah Rasulullah SAW. Kerana dialah yang menyampaikan agama kepada kita. Itulah sebesar-besar makhluk yang baik. Kan? Menyampaikan agama sampai hari ini kita boleh hidup bersyariat kepada Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala dan limpah kurnianya menjadikan kita dan membangkitkan Rasulullah SAW sebagai Nabi kita. Ya Allah, kalaulah Nabi tak diutuskan kepada kita, sebenarnya kita lagi teruk daripada manusia lain. Ya? Ada orang, baru ni saya ikut kongres ataupun satu majlis, tuan-tuan, mengumpulkan, dia nama program tu Project 3, mengumpulkan usahawan yang peringkat level tinggi lah. Antara yang hadir Tan Sri Syed Zainal Abidin, pengurusi Proton, Produa dulu. Ya? Tan Sri Dok Bakar. Dia cerita experience dia lah. Makna kata pengalaman dia hidup dan sebagainya. Datuk Malik, pengurusi Tandur, di Tandur, restoran tu. Dan antara yang mereka cerita, kata saya dengar pengurusi itu Datuk Abdul Malik tu. Datuk Abdul Malik ni pengurusi di Tandur. Kalau tuan-tuan biasa makan masakan tanduri semua kan, famous. Ya, kat Ampang tu baru buka satu. Dia kata, saya buka outlet saya dekat Australia, dia kata ada dekat some Europe kan. Jadi dia kata, saya tengok mereka ni cukup baik. Kejujuran mereka, kebaikan mereka melayan kita, ketepatan masa, segala-galanya. Seolah-olah macam mereka tu Islam. Sebenarnya itulah Islam. Makna kata dari segi perbuatan. Tapi mereka tak ada iman, kata dia. Tapi bila kita balik ke Malaysia, kita tengok dalam keadaan manusia ini yang tak jujur, yang rasuahnya, yang riba, dan macam-macam hal lah yang mengatakan bahawa kalaulah kita ni tak ada syariat Islam, sebenarnya kita lagi teruk daripada mereka. Kita ni menjaga batas kita, kita boleh buat macam-macam lagi. Tapi kerana kita ada agama, kita dapat menahan diri kita. Kalau tak ada agama ni, tak ada Islam pada kita, kita lagi teruk daripada mereka. Kerana mereka buat baik kerana mereka punya, memang ada jadi attitude mereka, tabiat mereka. Jujur, amanah. Ya? Mereka tak ada pegangan agama Islam, iman pada Allah Ta'ala. Tapi kerana itu tabiat mereka yang mereka latih. Tapi kita ni, kita ada benteng agama je. Memang kita nampak banyak orang pemimpin-pemimpin yang korup sekarang ni. Kan? Kalau tak ada agama, lagi dahsyat daripada tu mereka buat. Batas kita kerana agama je. Maka kita beruntung kerana Allah Ta'ala mencapakan hidayah pada kita. Kerana itulah benteng kita daripada melampaui batas. Kalau tidak, tak tahu jadi apa kita ni. Tak berkumpul pagi ni kita. Mana kita bertimbangan, tak tahulah pagi ni kan. Allahu Akbar. Ya? Dan Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Wa ma'ala rasulin illal balagul mubin. Dan Rasulullah hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terang dan nyata. Adapun demikian, yang bagi hidayah tetap Allah Ta'ala. Ya? Yang bagi hidayah tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi yang mulia ini. Nak ceritakan tentang kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Ya Allah tuan-tuan ya. Apapun kembali pada Allah Ta'ala lah. Segala apa yang berlaku itu dalam hidup kita adalah ketentuan Allah Ta'ala. Termasuklah dengan apa yang kita berlaku hari ini. Saya tak bawa kitab. Saya baca pula cerita pasal penawar bagi hati ni. Inilah ketentuan Allah Ta'ala. Supaya mungkinlah ada perkara-perkara yang mungkin terkait dengan hidup kita. Dapatlah pelajaran kita pada pagi ini. Sesuatu yang bermakna, yang boleh kita bawa balik, kongsikan bersama keluarga kita insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Tak minta maaf atas kekurangan, keterlanjuran kata-kata dan masih ambil. Dan insya-Allah tuan-tuan bulan depan, ya Tuan Haji, tak dapat bersama kerana saya mengikuti umrah ya selama 2 minggu. 7 sehingga 21 Oktober. Tarikh saya di sini 15 Oktober, Sabtu minggu ketiga. Waktu saya di sana lah. Maka kita tangguhkan dulu bulan depan. Mungkin insya-Allah bulan 11 ada umur, ada kelapangan, kita berjumpa lagi. Jadi insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru kami, dosa-dosa ahli keluarga kami, dosa-dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat sama hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kurnialah rahmatmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau jauhkan rahmatmu daripada kami. Kurniakanlah kami hidayahmu ya Allah. Jangan kau pisahkan hati kami ya Allah setelah kau memberi hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, diri kami, keluarga kami, zuriat keturunan kami, orang-orang yang mendirikan solat pada waktunya, orang-orang yang mengerjakan ketaatan padamu, orang-orang yang meninggalkan kemungkaranmu ya Allah. Ya Allah, ketika kami mati nanti ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, jangan beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jauhlah kami daripada azab kubur, jauhlah kami semua daripada azab mahsyar, jauhlah kami semua daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Tempatkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, ada orang-orang soleh. Walaupun kami tahu, kami sedar, kami tak layak pun bersama mereka ya Allah. Kami seumpama debu saja di kaki mereka ya Allah. Tapi sungguhnya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.